Assalamualaikum dan selamat pagi. Welcome back to channel. Pagi ni macam biasa, Zul akan buat review market di coin market cap dan juga sedikit technical analysis untuk tengok ke mana ke arah pergerakan market. So pagi ni macam biasa, Zul akan buatkan review di trend review. Kita akan tengok pergerakan Bitcoin dan ada sedikit pergerakan semalam yang agak menarik. Kemudian berlaku sedikit dropping untuk pagi ni. Zul buka chart. So walaupun kita still lagi dalam pergerakan kita punya bear flag dan ke manakah arah pergerakan tu nanti Zul akan tunjukkan di chart. So kan, tanpa buang masa lagi, let's go kita pergi ke coin market cap dulu untuk review market secara keseluruhan apa yang berlaku dalam tempoh 24 hours untuk hari semalam. So dalam masa tempoh 24 hours kali pukul 7, hampir pukul 7, sebenarnya kita ada masa dalam 1 jam lagi untuk completekan candle untuk hari ni, iaitu 24 hours untuk candle hari Rabu. So ini hari Khamis. So untuk total market kali ini berada di 1.03. So tak banyak berlaku perubahan, still lagi above 1 trilion. Kemudian volume orang yang sama 60, 70, 80, tak banyak berlaku perubahan juga. BTC dominant dropping daripada 40 ke 39.8, Ethereum juga drop daripada 20 ke 19.6. So untuk secara ringkas kita tengok total market kali ini semalam ikutkan performance semalam, total market increase 0.10 tapi volume drop hampir 1% tu expectation, tak banyak berlaku perubahan. Kita still lagi dalam kawasan sideways yang kecil ataupun dalam D4 hours kita masih lagi dalam bear flag. So di manakah bear flag tu target? Bear flag malam tu terangkan expectation kita boleh drop dalam 19k untuk aku kata bear flag D4 hours. Di daily punya bear flag kita akan expectation boleh drop sampai ke 10k. So apa nanti tu akan terangkan macam mana nak tengok confirmation yang mana kita nak follow, yang kita nak follow di daily ataupun di 4 hours, nanti tu akan terangkan. So di Bitcoin ataupun harga semasa untuk pagi ni, Bitcoin berada di 21.5 iaitu dengan tempoh 24 hours. Performance adalah drop 0.05%. So tak banyak sangat berlaku perubahan, walaupun ada sedikit merah kata percentage ataupun performa untuk daily drop, tapi kita ada masih dalam 1 jam lagi untuk di Bitcoin. So untuk Ethereum berada di 1.6k dengan 0.26%. So dengan tengok Bitcoin dan Ethereum dengan percentage ni, kita akan tengok altcoin juga macam mana, adakah hijau ataupun merah lagi dalam kata percentage dia, ikutkan altcoin semua dalam red candle. So tengok ada yang green candle lah, kata Ethereum 3, hampir 4%, Cosmo Atom hampir 8%, 7.9, 7.6. Kemudian untuk ada coin Kronos, Flow. So kita tengok yang hyper untuk semalam adalah kita tengoklah Cosmo lah hampir 8%. So mungkin kita boleh tengok juga Cosmo, lama juga kita tengok Cosmo, kita tengok Cosmo, kan kita tengok juga Ethereum Classic. Dan juga untuk hari ni ikutkan di ruangan komen semalam ada juga yang tanya pasal OGN dan juga SRP. So nanti Zul akan buatkan juga. So tanpa buang masa lagi, let's go kita pergi ke chart. Sebelum ke chart kita akan singgah ke Fear Index dulu. Fear Index kita berada di 25. Kita kembali. So officially untuk semalam pukul 8 malam kita berada di Extreme Fear. So untuk dalam masa 1 jam lagi, lalu pukul 8 nanti kita akan ada Extreme Fear, kita akan ada indeks yang baru. So untuk menunjukkan apakah indeks Fear untuk hari semalam ni ataupun hari Rabu. So expectation akan berlaku Extreme Fear. Bagus, aku tak bagus untuk kita berada Extreme Fear. So meaning align dengan punya analysis, kita tak boleh jatuh ataupun price nak jatuh tapi tak jatuhlah aku kata dengan lebih aku kata drastik ke bawah. So meaning sampai dalam 10 ataupun 13k. Sebab apa? Itu adalah target untuk end of the year. So apapun di Bitcoin, kita akan tengok pergerakan di 4 hours. So 4 hours tu ada monitor juga, iaitu pergerakan ni. Tu ada pergerakan bear flag yang kecil ni. Tu ikutkan semalam sebelum tu tidur malam ataupun live last review semalam, last masa tu live malam, price berada kuasa ni bound. Ini adalah candle pukul 4 pagi, ini adalah candle pukul 12, ini adalah candle pukul 8. Pukul 8 live itu dalam pukul 12. So dalam candle ni, so pukul 12 malam kita tengok ada naik. Kemudian ini ada candle pukul 4. So candle ni lah sampai pukul 8. So ini kita ada tengok price itu berinteraksi dengan tu punya bear flag ini, iaitu di 4 hours. So nampaklah tercantik je, 1, 2, 3, 4, almost ini 5. So ini kita expect akan berlaku. So untuk ini price target untuk bear flag ini kalau ikutkan berdasar 4 hours, so kita akan drop yang mana daripada high di atas ini. Point of breaking kita akan drop sana, drop ke kawasan 19.1 dan 19.1 kita ada kita punya major support. So boleh kita katakan untuk sekiranya kita breakout ni drop ke kawasan 19.1. So inilah kita bear flag yang tu currently monitor di 4 hours. Di daily pula, di daily kita ada satu bear flag yang lebih besar, iaitu bear flag yang kata yang ni aggressive movement. So untuk point of breaking untuk yang ni ialah kita akan nampak yang kawasan ni dan drop ke kawasan mana. Kalau drop untuk minggu ni, kalau tengok drop kat sini ada expectation dia akan trigger ke kawasan 10k, iaitu kita punya end of the year. So kawasan 11k adalah kita punya quarter strong support selain kita 14k. So adakah sekiranya untuk di 4 hours, kalau meaning kalau tengok apakah confirmation untuk di daily ni kita tengok adalah mostly kalau di daily ikut sebelum ni kita dah ada breakout
breakout dan break in masuk balik dan kita support. So untuk yang ni Zul more nak tengok untuk weekly. So kita tengok chart weekly, adakah weekly sekiranya weekly itu close body dia close below bawah ni, meaning dia boleh trigger kekuasaan ke soalan almost dalam 14k. So itu be mind dalam market. So apapun untuk minggu ini ataupun sekiranya kita berjatuh esok hari Jumaat, Jumaat pula ada banyak sikit perkara. Hari Jumaat tu ada kuartal Paul Summit yang kuartal ucapan dia. Kemudian kita nak tengok juga ada hari Jumaat, hujung hari Jumaat last minggu ataupun hari Jumaat terakhir bulan, hujung bulan kita akan ada option close. Kemudian kita tengok ada beberapa kuartal news yang lain. So apa pun untuk di BTC kita tengok pergerakan ini adalah mostly kalau trigger pun, kalau jatuh pun kawasan ni mungkin drop kawasan dan mungkin regain balik ke kawasan ni good. So apa pun kita tengok pergerakannya, first kita akan tengok 19 dan sekiranya kita nak tengok candle ini fail ataupun pergerakan ini fail macam mana, kita nak tengok price itu mestilah berada 19 dan rebound balik masuk kawasan ni, meaning kita boleh target macam tu. Kita akan tengok double bottom. So double bottom ini untuk kuartal short term gaining, untuk dalam kuartal release bound, another release bound kita yang dapat. Dan dari kawasan ni point of breaking kita akan potential sampai ke kawasan 31 ataupun almost 29 kat poin 29 28 kita punya gap untuk di bullish gap. So inilah boleh berlaku untuk short term. So apapun inilah yang Zul expectation akan untuk kuartal release bound sebelum bulan 12, mungkin kita akan sampai 28. Kemudian M2U nanti sebelum bulan 10, mungkin bulan 10, bulan 11 ataupun bulan 12 kita akan ada dropping untuk end of the year untuk sampai ke kawasan 14 ke 11k. Itu punya expectation untuk bottom di Bitcoin. So itulah untuk pergerakan di Bitcoin. So aku alert dengan pergerakan ni, dua target ni. So untuk di Bitcoin kita tengok RSI di RSI di 4 hours berada di hampir di kawasan 50, stop RSI berada di overbought. So ini kita pressure untuk down dan jatuh adalah lebih tinggi berbanding naik atas. So apapun kita tengok macam ni pergerakan ikut di 1 hour start dah cooling down. So ini align dengan di 4 hours. Kita nampak price tu akan sentiasa lagi akan berinteraksi dengan channel ni. So itulah yang kita tengokkan, sebarang movement yang besar tu tunggukan pergerakan di sini. So untuk di 4 hours ni macam mana nak tengok pergerakan yang clearly ataupun nak drop 19, kita perlu tunggu untuk 4 hours ni body dia break candle ini, barulah kita expectation untuk akan ada momentum yang strong untuk price drop ke kawasan 19k, itu punya target. So apapun kita tengok macam mana pergerakan market. So tidak menafikan juga untuk Bitcoin boleh juga melakukan bounce, tapi secara technical adalah more berat kepada untuk price tu drop bawah berbanding naik atas, unless kita tengok aku kata RSI ni, stock RSI berada di oversold, kemudian RSI berada above 50. So ni kita akan nampak ada good momentum untuk naik sampai mana, ikutkan 4 hours ni kita boleh regain at least ke 22, break 22 kita boleh attack kita punya kawasan ini, iaitu dalam kawasan 23 dan 23 ke 24. Inilah kawasan yang kita boleh attack sekiranya kita break 22.5. So itulah untuk align ataupun level-level yang anda boleh tengok di Bitcoin. So level kita tengok lagi untuk chart semalam, kita tadi tengok adalah Cosmo. So apa yang berlaku Cosmo? Melakukan hampir 7%, 8% untuk semalam. So Cosmo kita akan tengok kan di Cosmo. Kita akan tengok Cosmo USDT. Ditekan Cosmo, kita akan tengok balik Cosmo. Lupa dia punya short term dia Cosmo. Atom, kita tengok Atom atau Atom USDT. So Atom USDT kita ikutkan di Binance. So di Binance dia ada plan juga potential coin, dia ada masukkan dalam beberapa potential coin. Tu tengok kan berlaku kenaikan tinggi juga kan semalam daripada lower ni, drop naik sampai 33% untuk di so mesti untuk apa daripada hari 21 sampailah ni, so dah kuartal 4 hari untuk minggu ni dia naik hampir 33%. So apakah akan berlaku lagi next di Atom ni, kita akan tengok secara technical. Untuk di daily price itu breakout balik above $10, so meaning good untuk dia regain balik. So next kita punya key level posisi kita akan nampak di kawasan ni dalam kawasan $17. So untuk di Atom boleh sampai kawasan tu, tapi kita tengoklah macam mana pergerakan. Kita tengok pergerakan ni ada sikit berlaku rejection, kita akan tengok key level kawasan ni. So ni kita tengok ada price ni ada opportunity untuk kalau anda masuk, kalau nak kuartal kejar ikut short term boleh tunggu drop balik. Dia tengok RSI dan stock RSI berada di overbought. So meaning untuk next position anda masuk adalah anda tunggu at least RSI ni perlu oversold, stock RSI baru oversold di 4 hours at least, dan apabila kita nampak price dia drop dari kawasan ni sebelum dia melakukan balik kenaikan untuk next target adalah kawasan $17. So itulah untuk on term. Kalau nak tengok position masuk, currently dah position, biarkan saja, dia akan tunggu RSI oversold
dan stop RSI berada oversold, barulah consider boleh good position untuk kita ambil position untuk right market ke kawasan $17. So itu untuk Atom. Kemudian untuk Ethereum Classic, kita akan tengok Ethereum Classic macam mana berlaku. Ethereum Classic ini adalah Bitcoin Cash Ethereum Classic. Tuan akan tengok kan ETH mana tu punya chart. Ok, Ethereum Classic. Right, tu ini adalah Ethereum Classic. Tu akan naikkan balik bawah ni. So Ethereum Classic. So Ethereum Classic currently untuk di 4 hours nampak kita stay lagi. Untuk di daily, tu ada daily, kita ada wedge ni. Tu rising wedge, tu falling wedge. Tu falling wedge ni point breaking adalah point breaking. Normally kita akan nampak price ini. So lama ada dua yang selalu tu ambil adalah position macam ni. Dan satu lagi buku dia akan ambil point breaking daripada atas ni. So dua-duanya anda boleh monitor, tapi mostly tu tengoklah pergerakan ni mostly akan berlaku. Berlaku ni kita akan nampak mostly kita tengok pergerakan ni breakout, retest. Dan kalau ada momentum yang good, RSI di good position, kita akan ada push price untuk hit kita punya target buku, iaitu di kawasan ni. Kalau ikutkan buy book, kita akan tengok price target kawasan almost dalam back balik ke kawasan ni dalam $74. So itulah untuk Ethereum Classic yang ada possible boleh berlaku dalam market. So kita akan tengok sikit short term di 4 hours apa yang berlaku. Di 4 hours kita support ni tak hit lagi. Tu kita dah break pun, ikutkan kita break yang ni maknanya dah break ni. So sekiranya kita tengok Bitcoin drop ke dalam 19k, kita ada opportunity untuk di Ethereum akan drop balik ke below ke kawasan 24 sebelum ada sebarang movement quarter correction balik ke atas. So itulah untuk Ethereum Classic level yang nak tengok. Really kita tengok macam ni failing juga ni quarter di daily ni. Tu trendline ni agak failing, tu kan dia tak berapa tepat kat sini. Dia akan adjust balik. Dan kita ambil the point kedua ni. So nampak point kedua tu still lagi dalam kawasan ni. So ni ada possible lah kita berlaku seperti channel ni. So expected lebih kepada channel daripada quarter wedge. Nanti tu akan draw balik. Tu akan delete yang ni. Kita nak check quarter wedge. Kita nak check channel, pergerakan channel. Nanti tu akan adjust. So bawah ni, kemudian kita tarik sampai bawah. So meaning kita tengok ada satu tie, dua tie, tiga tie, satu tie, dua tie. So meaning ada possible. So meaning channel ni lebih menarik, lebih cantik kita nak monitor. Sebab apa? Kita tengok currently price bergerak dalam ataupun berinteraksi dengan kita punya middle. So adakah dia yang bound? Yes, ada possible untuk bound. Kalau Bitcoin bound, dia akan terus melakukan kenaikan. Meaning kita ada expected untuk dia drop kawasan ni sebelum ada regain balik. So kita still lagi dalam pergerakan channel. So inilah Ethereum Classic. Anda boleh kita tengokkan pergerakan dia. So meaning kalau nak buy macam biasa, tunggu at least RSI. Ikutkan di 4 hours, stop RSI dah berada oversold. Kalau baik adalah kita nampak RSI ni berada oversold juga. So meaning consider untuk kalau price drop ke kawasan ini, kita akan dapat kita punya RSI dan stop RSI berada oversold. So meaning ada good opportunity untuk anda buy kawasan ni untuk right price hit ke kawasan kita punya channel. So berapa persen? Dah ikutkan dari almost dalam Ethereum Classic boleh sampai kita akan ambilkan dia punya percentage. So dalam kawasan ini, ke kawasan ni adalah normal dalam 110. So banyak lah 110. So nanti dia akan tunggu juga. Sebab apa? Ethereum Classic dia akan cuba buy juga untuk di Classic untuk short term gaining. Dan dia akan cuba juga untuk holding untuk sedikit untuk long term. Sebab apa? Nanti next time bulan 9 ni, bulan depan kita akan ada Ethereum Classic. Ethereum akan terapi off work atau off take. So meaning untuk ada potential kata Ethereum Classic akan take over. Bukan take over apa? Meaning kena miner akan Ethereum Classic itu adakan demand yang tinggi, permintaan yang tinggi untuk Ethereum Classic. So ada possible untuk Ethereum Classic akan melakukan peningkatan. So itulah hanya speculation saja. Walaupun ada coach istilah tu akan ambil juga sedikit position untuk di Ethereum Classic. So apa next call kita akan pergi ruang komen. Semalam ada tanya pasal OGN dan SRP. So first kita akan pergi ke SRP dulu. So SRP. So SRP currently untuk di daily kita masih lagi dalam pergerakan falling wedge atau bukan falling, kita panggil pergerakan descending bonding wedge. Atau pergerakan ni adalah pergerakan mostly kita tengok reversal. So untuk point breaking ni, mostly kalian kalau breakout di kawasan ni, kita boleh ambil measurement ni. Tu measurement ni point breaking price tu boleh sampai mana, price sampai boleh kawasan ni. Sekiranya breakout daripada bawah lain. Kalau dia ada drop lagi below ni kemudian baru naik, mana kita punya price target lah lebih besar sikit. Sebab dia opening dia lagi besar di bawah. So kita boleh ambil kawasan ni, point breaking kawasan ni. So inilah caranya untuk kita tengok macam mana price target berdasarkan bonding descending wedge. Bonding
descending running wedge. Nak sambut pun dah terbelit sikit. So apapun di Ethereum, kita akan tengok macam mana kali kita berada di 34 dan berada di kawasan support. So untuk long term tu tak buy lagi. Long term tu ada target dalam kawasan 11. Ini kata paling minimum, tapi kalau nak target pun dalam kawasan 20 sen ke kawasan 10 sen ni consider boleh lah kalau nak buy untuk di long term, untuk di ETRP. So untuk short term kita tengok di 4 hours ke manakah arah pergerakan. So untuk short term kita ada sedikit trend line ni, sedikit trend line. Kemudian untuk yang ni, so ada possible kita bounce sekiranya price SRP breakout dalam putih ni, meaning kita boleh net target lah kita kawasan drop ke kawasan 23 ataupun hit kita punya kawasan trend line di bawah ni. So online kalau Bitcoin drop 19 ataupun lebih agresif, kita akan nampak SRP juga akan drop di kawasan ni. Kalau Bitcoin naik, kita akan sepatutnya boleh naik breakout ni, kita akan possible kita akan trigger kita punya untuk price target di kawasan ni dan kita measure di kawasan bawah ni. So meaning dalam kawasan almost dalam 50 ke 44 sen untuk di SRP. So itulah untuk short term dan long term yang tu nampak untuk pergerakan berlaku. Dan kalau nak buy macam biasa, tunggu RSI oversold. So kalau kan last kali ikutkan sebelum ni anda buy kawasan ni, bila price dia stop RSI berada oversold, RSI berada oversold, meaning price anda buy tu masih ada bottom. So at least kalau anda buy pun untuk short term anda boleh nampak dalam positif. So macam bila nak close itu sebaik saja RSI ni berada di overbought. So meaning position ini anda boleh close kalau anda masuk di bawah ni. So senang aja, make sure anda check anda punya RSI dan stop RSI sebelum beli, aku kata untuk short term ataupun untuk long term. So itulah untuk SRP. So next sekarang kita pakai ONG, betul tak? OGN USDT, OGN USDT, Origin Protocol. So sebab kita akan tengokkan sikit untuk di, alright, kita tengok ni, kita akan tengok kan kita support, kita delete dulu yang kawasan ni. So untuk yang ni kita akan monitor, akan letak satu ni, kemudian di 4 hour kita pergi balik, kan nak double check balik yang position ni. Yes, so ni kita nampak yang 50 sen ni, 50 sen dolar untuk di OGN adalah quarter key level yang cantik. Kalau kita above balik, ini kita akan ada regain di atas, kemudian kita below. So kalau ada kata berinteraksi antara 50 adalah kita punya strong resistance, 11 sen 50 sen adalah kita punya strong resistance, 11 adalah kita punya current support. So kali untuk breakout yang ni pun dah sampai pun, sebelum ni zone monitor pound breaking kawasan ni. Untuk pound breaking ikutkan dah sampai pun cara Zul ambil. Kalau ikutkan cara buku dia ambil kawasan ni, tengok tak sampai pun. Sebab tu juga selalunya Zul akan ambil cara Zul punya quarter measurement, bukan daripada atas ni, daripada line bawah punya pattern tu. Kita akan dapat lah at least kita akan 90 ke 80% kita akan hit, berbanding buku punya price target kita akan nak hit tu kadang 60 ke 70% saja. So itulah yang Zul selalunya buat. So untuk kali ni dah complete, kita akan delete kan untuk di 4 hours ni. So kali kita akan monitor another pattern. So untuk yang ni Zul nak tengok ada sedikit another pattern, kita boleh draw yang kawasan ni. So kita nampak sedikit macam ni, kemudian kita yang ni kita akan draw. Sebelum ni kita ada kawasan ni dah breakout. So ada possible kita boleh draw yang ni, tapi yang lebih cantik adalah kita ambil yang flat dulu untuk yang ni. Currently so kena abaikan shadow, tapi kalau ada berlaku bounce nanti, kalau mungkin ada drop, sekiranya ada drop kemudian naik balik yang besar tu, mungkin barulah kita akan adjust sikit position kita menjadi macam ni. So apa pun currently Zulkarnain ni ialah kuarter mesti nampak seperti triangle, tu descending triangle. Adapun kita boleh draw kawasan ni sedikit chopping. So meaning untuk pergerakan ni kita tengok pergerakan untuk lah more 50-50 punya, 50-50 untuk ke atas dan 50-50 untuk ke bawah untuk pergerakan pattern ni. So price boleh naik plus boleh drop. So kalau breakout ni naik sama ada, expected boleh sampai 50 dolar, 50 sen dolar. Kalau breakout bawah ni tak jauh pun, at least sampai 11 dolar kita punya strong support untuk di OGN. Kalau break bawah 11 dolar ni, aku kata beware dalam market. Sebab apa? Kalau drop bawah 11 tu, consider dia drop below support. Bila drop below support, consider dia boleh free fall tu dia boleh sampai projek ni gagal lah. So itulah anda align macam mana OGN ni. Kalau anda dah kaji benda fundamental, tak masalah, anda boleh buy untuk long term. Sebab apa? Price currently dalam discount almost dalam 95%, dalam dah hampir discount daripada all time high dia, dah 95% discount. So itulah untuk di OGN. So ada kita di ruang komen. So SRP dah, OGN dah. So sekiranya anda nak tengok sebarang permintaan chat anda boleh type di ruangan komen bawah ni, ataupun anda boleh jenguk tu live nanti pukul 10 malam ke 11 malam untuk setiap hari Isnin sampai Jumaat. So anda boleh request ni dalam masa Zul live. So guys, rasa itu saja untuk pagi ni. So walaupun untuk pergerakan Bitcoin, hopefully kita tengok macam mana pergerakan, still lagi dalam bearish market. Zul masih lagi menunggu untuk di Bitcoin. Zul hanya monitor Bitcoin. Altcoin tu hanya dah prepare siap-siap pun. Zul hanya tengok di Bitcoin. Kalau Bitcoin trigger,
3 macam mana. Kalau meaning di 4 hours ni, macam juga tadi, kalau breakout below ni, meaning kita be ready untuk 19, dan 19 ni Zul akan ambil opportunity untuk aku kata short term. Sebab apa? Zul ada expectation kan untuk kita di 4 hours kita berlaku RSI di baru ada di oversold. Kemudian kita akan ada nampak price ni nanti kerana 4 hours. Apa yang Zul expectation kan, atau apa pun yang Zul nak tengok adalah pergerakan untuk aku kata peluang keemasan untuk bounce 20 ke 30%, iaitu kita nampak RSI berada oversold dan RSI drop lagi sekali, tapi buat high low untuk di RSI dan stop RSI berada oversold balik. Kemudian tengok price ni drop sampai mana, expected lower 19, dan price buat ialah lower low. So ini kita nampak pergerakan lower low di price, higher low di RSI. So ini bermakna kita buat bullish diversion. So dari point ini kita boleh regain sampai mana, dari point ini kita boleh regain, at least regain balik ke kawasan, at least kita boleh regain balik daripada Fibonacci daripada swing high ini to swing low, at least ke dalam kawasan 23. So daripada bawah ini kita ada opportunity untuk short term gaining almost dalam berapa persen, dalam 20 ke 20%. Yang lebih hebat, kalau ada price more push price ke atas, kita boleh regain sampai almost dalam 28, 29, almost apa, dalam 50% untuk kenaikan untuk short term gain sebelum bearish market, untuk sebelum bottom untuk expectation end of the year. So ini yang Zul tengok kan, kalau berlaku kita akan ambil opportunity. Kalau drop bawah tak masalah, kita akan buy saja untuk long term. Kita akan collect asset. Sebab apa? Currently kita masih lagi dalam bearish market. So be mind dalam minda anda, kita masih dalam bearish market, belum lagi bottom. Tak ada sebarang pattern bullish di Bitcoin lagi. Semuanya adalah pattern bearish. Yang kita expectation hanyalah expectation untuk short term bounce saja, untuk short term bounce, tapi major adalah more kepada down ke bawah. Sebab tu semua price target, semua pattern menunjukkan price itu drop ke bawah, ataupun targetnya adalah target below, ataupun expectation untuk buat lower low. So guys, rasa itu aja untuk pagi ni. Jangan lupa like, subscribe, share juga pada rakan-rakan anda lain. So jumpa lagi anda malam ni secara live pukul 10 ke 11 malam. So hit button notification untuk dapatkan notification bila Zul live, iaitu mostly Zul akan live pukul 10 malam. So guys, jumpa lagi next review. Assalamualaikum. Bye bye.